Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua yang menghadiri sesi training untuk Microsoft Excel. Saya Liana Husna binti Azmi sebagai trainer awak untuk hari ini, dan hari ini kita akan belajar basic macam mana nak guna Microsoft Excel tu. Okey. Ini apa yang kita akan belajar hari ini, iaitu ada 3 perkara yang penting lah. Kita akan tengok apa tu introduction untuk Microsoft Excel, yang kita nak tahu apa Microsoft Excel, apa kelebihan nak guna Microsoft Excel ataupun platform yang kita boleh guna untuk nak access Microsoft Excel ni. Lepas tu kita akan belajar pasal layouts dan juga komponen yang ada dalam Microsoft Excel, dan last kali kita akan create kita punya workbook sendiri berdasarkan Microsoft Excel ni lah. Ini overview apa yang kita akan belajar hari ni. Itu introduction, layouts and components, dan last kali create your workbook. Okay. Apa itu Microsoft Excel? Microsoft Excel ni sebenarnya dia spreadsheet yang dia telah satu aplikasi yang dicipta oleh Microsoft Company dan untuk penggunaan Windows ke iOS ataupun Android tu sendiri. Dan feature-feature yang ada dalam Microsoft Excel ni, kita boleh guna Microsoft Excel ni sebagai kita nak kira ataupun kita nak simpan data. Kita boleh juga guna untuk kita nak buat graf berdasarkan data, ataupun kita boleh buat graf juga, ataupun kita bina table. Dan kalau untuk orang yang dah expert guna Excel ni, kita boleh guna satu lagi macam dia, kita panggil kalau coding untuk penggunaan dia, tapi kita panggil dia sebagai Visual Basic for Application, VBA. Yang ni dia macam ada sedikit coding yang awak perlu masukkan lah, tapi biasanya orang yang dah expert dia akan guna. Dan VBA ni banyak kegunaan dia juga, dan dia menarik sebenarnya. Okay. Dan Microsoft Excel ni dia sesuai digunakan oleh mana-mana individu. Maksudnya dia tak terhad kepada sekolah je ke, ataupun dia tak terhad kepada office je. Budak sekolah pun boleh guna, pekerja office pun boleh guna Microsoft Excel ni, sebab dia sesuai. Even untuk orang yang tak bekerja dan nak guna dekat rumah pun sesuai juga Microsoft Excel ni. Antara kelebihan kenapa kita kena guna Microsoft Excel ni sebenarnya banyak, tapi ni saya listatkan beberapa yang penting lah. Okay. Pertama sekali, multiple spreadsheets in one file. Ni dia sangat berguna sebab awak boleh savekan beberapa spreadsheets dalam satu file. Contohnya kalau kita guna Microsoft Excel ni untuk nak kira bajet perbelanjaan kita kan. Okay. Untuk Januari, Februari, Mac sampailah Disember tu kita boleh save dalam satu file je, tapi kita boleh organize dia supaya tak nampak serabut. Okay. Selain tu kita boleh buat graphical display of data. Maksudnya kita boleh nak bina bar chart ke, kita nak apa-apa graf lah, kita boleh je. Dan yang paling penting, Microsoft Excel ni dia salah satu daripada cloud yang kita boleh save online. So awak boleh nak save online tu dan share dekat orang lain. So awak senang nak edit dan boleh nak bekerja dengan orang lain juga. Okay. Powerful analysis of large amount of data. Yang ni kebanyakan company memang dia orang akan save data penggunaan ke apa-apa yang berkaitan dengan data company, dia orang akan guna Microsoft Excel. Sebab dia banyak kegunaan tak dalam satu file tu je. Senang nak buat pengiraan, dan dia senang juga kita nak buat perbandingan antara data-data yang ada tu. Itu salah antara kegunaan dan kelebihan Microsoft Excel lah. Sekarang kita tengok platform apa yang kita boleh guna kalau kita nak access Microsoft Excel ni. Sebenarnya Microsoft Excel ni kita boleh access dengan apa-apa smartphone ke ataupun laptop ke, dia tak terhad. Sebab kalau dekat mobile, awak boleh je, sama ada awak guna iOS ataupun awak Android user, dua-dua tu ada dalam mobile phone kita. Just tekan download, and then awak boleh guna dan edit lah dari situ.
Lepas tu kalau nak guna desktop pun boleh juga kita download dekat laptop kita kan. Lepas tu kita letakkan dia sebagai desktop aplikasi dekat desktop tu kan. So yang ni pun tak terhad, sama ada guna Mac OS Apple produk iaitu Mac OS pun boleh, ataupun kita guna laptop biasa yang guna Windows pun ada. Dan kalau tak nak guna dua-dua, nak guna online punya pun boleh je buka dekat browser. Dia senang lah sebab nanti kalau nak, sebab kita boleh synchronize kan, dekat laptop pun kita boleh buka file yang sama, ataupun tiba-tiba masa tu dekat luar kan nak guna pun boleh buka je dengan phone kita. Sebab benda tu nanti kalau kita dah save and then save dekat cloud ataupun OneDrive lah kan biasanya, you boleh je buka file yang sama guna banyak-banyak platform yang ada ni. Sekarang kita masuk dekat layout dan komponen yang ada. Yang pertama sekali adalah template lah. Sebab template ni sebenarnya banyak dah template yang dah dibuat oleh Excel. Antara yang dah dibuat oleh Excel ni adalah nak guna budget ataupun schedule meals ke, nak guna untuk invoice pun boleh, ataupun untuk timetable sama ada macam parents nak guna untuk anak pun boleh, nak buat timetable susun jadual anak tu kan. Ataupun boleh je student ke nak buat timetable, ataupun kalau untuk bakal-bakal guru ni dia nak buat timetable sendiri supaya lagi menarik kan. Okay, tak semestinya tu je. Okay, katakanlah dekat rumah kan, parents nak bahagikan tugas kepada anak-anak dia pun boleh guna Excel. Maksudnya nanti kita boleh je, okay, siapa yang kena bersih rumah, siapa yang kena cuci pinggan, yang tu pun semua benda tu, household to do list tu pun boleh je nak guna Excel. Sebab Excel ni dia free je, templates ni free dan boleh je nak cari dekat mana-mana platform yang saya sebut tadi, sama ada nak guna phone ke, laptop ke, ataupun dekat web browser. Ni cara kita nak tengok templates yang ada dekat Excel tu kan. Okay, bila buka je Excel, klik je on Excel, dia akan terpampang dekat depan tu dulu adalah templates. Dan yang paling atas sekali dia akan ada blank workbook. Lepas tu adalah beberapa template yang sesuai. Lepas tu, okay, katakanlah kita dah ada nak cari, tak nak guna yang dia papa, kita nak cari yang lain. Okay, pergi dekat search for online templates dekat atas sekali. Dekat situ masukkan apa yang kita nak. Okay, let's say dekat kita nak cari tu adalah, kita tengok untuk bajet kan. Okay, kita search je, tulis je bajet dekat tepi atas tu. Okay, bila dah tulis je bajet tu, nanti dia akan keluar kategori bajet, sama ada nak guna untuk personal ke, ataupun tekan dekat bajet pula. Okay, tekan dekat bajet tu, dia ada 50 available template untuk bajet kan. Okay, itulah contoh-contoh yang ada adalah monthly company budget, household monthly budget, ataupun blue balance sheet. So tekan mana-mana yang kita nak guna, yang template yang sesuai yang kita nak guna tu, tekan je, nanti dia akan bukakan template tu, dan nanti kita boleh edit je dari apa yang dia dah buat tu. Ni cara-cara untuk nak buka template lah. Seperti yang saya cakap tadi jugalah. Cuma ni in wording punya direction macam mana nak guna. Okay, yang kedua adalah basic components yang ada dekat Excel. Yang ni penting sebab biasanya orang cakap ataupun trainer yang mengajar dekat luar, dia akan terus cakap, oh, awak buka dekat tab, awak buka dekat ribbon, tapi apa tu tab, apa ribbon tu kan. Okay, so hari ni kita akan tengok apa yang penting. Yang mula-mula sekali adalah tab. Tab ni yang ada dekat atas tu, atas sekali dekat layout atas tu, nanti dia ada tab yang kalau perasan bila buka tu kan, file, home, insert, page layout, formula dan sampailah view, ini kita panggil sebagai tab. Dan let's say kita tekan salah satu tab-tab yang ada ni kan, okay, home. Bila kita buka home je, tekan je home tu, nanti akan keluar ribbon yang ada bawah tab home tu. Okay, apa yang ada? Contohnya clipboard, font, alignment, number. Semua benda ni kita panggil sebagai
ribbon, dan ribbon ni dia dah bahagikan kepada grouping-grouping dia lah. Contoh kalau dalam font, apa yang ada dalam group font tu. Okay, tu kita panggil sebagai tab dan juga ribbon. Okay, tadi kita dah belajar apa tu tab dengan ribbon. Sekarang kita tengok pula worksheet dan juga workbook. Apa beza worksheet dan juga workbook? Okay, kalau dekat bawah, untuk Excel, bila buka Excel tu kan ada dekat bawah. Dekat bawah tu, layout ke bawah tu kita panggil tab juga, tapi kita panggil dia sebagai worksheet. Tab worksheet. Okay, by design biasanya dia akan tulis sheet 1, sheet 2, sheet 3 tu kan. Tapi kita boleh juga tukar nama dia. Cara nak tukar nama, kita tekan je double click dekat sheet 1 tu, nanti dia akan keluar dia macam highlight sheet 1 tu kan. Okay, nanti kita tukar je apa nama yang kita nak. Contoh macam January, February kalau kita guna untuk monthly budget kan. Lepas dah tukar tu, kita tekan je enter, dia automatic akan tukar nama worksheet kita tu. Okay, tapi dan cara nak, kalau perasan dekat hujung, pada hujung tab sheet tu, worksheet tu, dia ada plus sign. Plus sign ni kita guna kalau kita nak tambah worksheet baru dalam kita punya workbook tu. Bila dah banyak sangat worksheet tadi, 2-3 worksheet dalam satu file, itu kita panggil sebagai workbook. Okay, dah nampak beza worksheet dan juga workbook tu. Worksheet ni kalau satu, maksudnya untuk Januari je kita guna kalau monthly budget kan. Kita panggil worksheet. Tapi kalau kita dah buat January, February sampailah December, itu kita panggil sebagai workbook, sebab dalam satu file tu ada banyak worksheet. Okay, seterusnya row dan juga column. Sebab setiap every cell yang ada dalam ni kita panggil cell. Kalau satu ni kan, satu ni kita panggil cell. Okay, dan setiap satu sel ni dia akan define guna column dan juga row. So kita tengok apa tu row, apa tu column pula kan. Okay. Untuk column ni adalah vertical collection of the cells. Ni dari A, B, C, D ni. Okay, katakanlah A dan turun ke bawah ni, vertical collection ni, ini kita panggil dia sebagai column. Ni column A, ini pula column B. Bila turun ke bawah ni adalah column C. Okay. Untuk row pula, row ni adalah horizontal collection of the cell. Jangan tertukar. Kalau column dia adalah vertical collection. Kalau horizontal collection, dia adalah row. Ni. Kalau dari satu ni kan, okay, kalau kita pergi ke kanan sampai hujung, itu kita panggil row 1. Okay, katakanlah untuk row 4. Okay, tekan je 4 tu, nanti kita pergi je ke kanan semua tu, kita panggil dia sebagai row. Okay, kalau column, kita define dia guna alfabet A, B, C, D, E sampailah X, F, D, sebab dia ada banyak, ada beratus ke ribu column dalam satu worksheet. Kalau row pula, kita guna number untuk kita define row ni, 1, 2, 3 sampailah number 1,48,576. Nak cakap berapa banyak ni kan. So kalau kita nak pilih mana-mana row, katakan kita nak pilih row 8 kan, kita klik je kat nombor 8 tu, nanti dia akan highlightkan row 8 tu. Okay, active cell, kalau kita tekan je satu cell tu, okay, kita panggil sebagai active cell. Active cell ni adalah satu je lah, dan nanti dia akan tunjuk nama sel tu dekat address bar. Dan range pula, beza active cell dengan range ni. Kalau active cell satu, kalau range dia banyak sel kita pilih, itu kita panggil sebagai range. Sekarang tadi kita dah belajar layout, kita dah tengok template, kita masuk pula macam mana kita nak guna workbook ni. First kali, kita akan belajar dari blank workbook. Maksudnya kita tak nak guna template yang dah ada dekat Excel, tapi kita nak buat baru. Sebab kadang-kadang apa yang kita cari tu, kita nak buat, nak record, tak sesuai, tak ada template yang sesuai. Tak apa, tak ada masalah, sebab kita boleh je guna using blank workbook. Macam tadi juga, bila kita buka je, dia akan ada
dia akan bagi tunjuk template-template tu kan. Okay, kita pilih je blank workbook ni, kita create, nanti dia bukakan untuk kita yang tak ada apa-apa kat dalam tu. Bila dah buka je blank workbook tadi, okay, sekarang kita kena tinggal isi je lah apa yang data kita nak masukkan, sebab dalam blank workbook ni memang tak ada apa-apa data langsung. So, okay, untuk example kali ni, untuk training, kita buat adalah total production of fruits in USA, dan kita buat untuk tahun 2000 sampai 2020, tapi dengan ada beza 5 tahun. Maksud 2005 sampailah 2020. Dan kita rekodkan juga pelbagai buah seperti orange, grape, pear dan juga apple. So, saya nak korang masukkan data ni sama sebiji dengan apa yang saya dah tulis ni. Okay, mula-mula letakkan title tu total product of fruits in USA dalam sel C7. Okay, lepas kita dah masukkan title tadi, kita masukkan year of production untuk buah tadi dari 2000 hingga 2020, start dengan sel D5 dan buat range lah sampailah H5. Lepas tu kita masukkan type of fruits pula dalam range C6 through C10 dalam table yang sama ataupun dalam workbook yang sama. Lepas tu masukkan data yang kita dah kumpul dalam guna range D6 through H10. Lepas tu dalam sel I5 dengan sel C11 masukkan total. Itu sajalah. Ni wording instruction macam mana nak buat tadi. Okay, kan kalau kita buat tadi nampak tak lawa kan, kita punya table macam serabut, dah tak boleh nak beza mana satu title, tak boleh beza mana title besar, title untuk tab tu sahaja, title untuk table tu sahaja, ataupun tak boleh nak beza X yang mana, Y yang mana. So kita kena format kita punya table tu pula. Okay, mula-mula sekali kita kena merge and center kita punya title besar. Cara nak merge dia, pilih pilih range C3 through I3, pilihkan satu. Ini kita guna sebagai table tadi kan. Lepas tu dekat tab home ada ribbon alignment. Dekat alignment tu kita tekan je merge and center. Dia akan tolong mergekan itu one cell, dan title tadi dia akan duduk tengah-tengah je. Okay, lepas tu cara nak organize pula, kita letakkan yang macam tahun tadi tu, kita duduk tengahkan dia, kita centerkan dia kan. So nak centerkan dia pun duduk bawah alignment juga dekat tab home tadi. Untuk alignment ribbon tu kita pilih je center. Mula-mula kita highlight dululah sebab senang, tak payah buat satu-satu kan, kita buat semua sekaligus je. Dan kita boldkan tahun dan juga jenis buah tu supaya nak membezakan itu adalah X group dan juga Y X dan Y tu kita boleh bezakan. Lepas tu data tu kita tak perlu tu lah. Dan last sekali kita letak border untuk table kita ni supaya clear kan. Kalau tak letak border dah ada line, tapi line tu tak nampak dengan jelas kan. So bila kita letak border nanti lagi clear lah kita punya Excel tu nanti, table tu nanti kan. So cara dia, pergi dekat still dalam tab home, bawah tab home tu cari font, ribbon font. Lepas tu nanti cari border icon. Okay, bila kita klik je border icon ni, dia bakal bagi banyak-banyak choice. Pilih je border, all borders. Okay, lepas bila dah pilih all borders, nanti kita punya table tu akan jadi lawa macam ni. Dia dah tolong buat border kan untuk setiap sel yang kita dah highlight kan tadi.
sekarang kita beralih pula kepada cara-cara kita nak insert charts dalam kita punya Excel. Tadi kita dah masukkan data kita kan. Okay, sekarang kita nak berdasarkan data yang kita ada tu, kita nak bina chart ataupun plot graph. Okay, banyak chart ribbon ni dia terletak kat bawah insert tab. Okay, bila kita cari, mula-mula cari dekat insert dulu, insert tab, tekan je insert tab, lepas tu cari ribbon charts. Dekat situ ada pelbagai charts yang ada, contohnya pie chart, line graph, bar chart ataupun combo chart. Okay, sekarang kita create salah satu chart. Kita create pie chart untuk total production of fruits in USA untuk tahun 2000. Okay, ni adalah contoh dia. Sekarang kita tengok macam mana nak buat. Ni saya dah bina pie chart je kan. Sekarang saya akan tunjuk macam mana nak bina pie chart ni macam ni, one by one. Okay, mula-mula sekali kita highlightkan tahun 2000 tu. Untuk data dia tu kita highlightkan yang macam mana seperti yang saya dah buat tu. Kita highlightkan tahun 2000 ni dan juga jenis-jenis buah yang ada tu kan. Okay, highlightkan yang tu dulu. Lepas kita dah highlight, kita pergi dekat insert tab tadi. Okay, sekarang kita pergi dekat cari bawah charts punya ribbon tu, cari pie chart. Okay, ni pie chart lah ni. Kalau yang ni pie chart, kalau atas tu ni adalah bar chart, ni line graph, ni adalah pie chart. Okay, bila dah tekan pie chart tu, sebenarnya ada pelbagai jenis pie chart, tapi yang ni saya pilih, kita pilih choose 2D pie chart. Bila dah choose 2D pie chart, nanti tekan klik OK. Okay, nanti bila dah klik OK tu, Excel akan masukkan kita punya pie chart. Tapi pie chart tu nanti kena ada sedikit penambahan yang kita kena buat lah untuk nampak lagi lawa. Okay, bila kita dah klik OK tadi, okay, ni yang akan keluar. Tapi dia macam, okay, dia akan label lah. Dekat bawah tu dia akan label. Warna biru ni apa, biru terang ni apa, biru muda sikit ni apa, warna orange ni apa, ni apa, ni indikator dekat bawah ni, indikator untuk jenis buah. Dan ni adalah tahun yang kita pilih tadilah. Tapi kita boleh je tukar title ni pun, kita boleh tukar, tak ada masalah. Okay, untuk tukar title ni, double klik dekat tahun 2000 ni, lepas tu change lah kepada title yang baru. Macam ni saya letak total production of fruits in USA in year 2000 sorry. Okay, nanti lepas dah tu klik enter, dia akan tukar kita punya tajuk. Okay, lepas tu sekarang ni dekat kita punya pie chart ni tak ada data labels kan. Okay, bila awak perasan, bila dah ada pie chart tu, dia akan ada plus sign dekat tepi, dekat atas tepi kanan tu kan, ada plus sign. Tekan dekat plus sign ni, lepas tu nanti klik dekat data label. Untuk dekat chart elements tu, klik dekat data labels. Untuk kita nak masukkan data labels dekat chart tu juga. Okay, bila dah ada, kita dah klik data labels tadi, nanti dia akan bagilah kan kita punya data labels berdasarkan kita punya apa orang panggil, kita punya table. Okay, untuk kita nak formatkan pula data label ni, you double klik je dekat data label ni, klik dekat you klik je dekat any data label, tak kisah mana-mana pun tak ada masalah. Tekan je salah satu, nanti dekat tepi Excel kita akan keluar format data label yang macam ni. Bila keluar yang ni, tekan dekat label option, pergi dekat tepi hujung sekali ada label option. Untuk label option ni, dekat untuk bawah label content, okay, kita pilih apa yang kita nak include. Katakan sekarang ni dia letak value kan. Okay, saya nak tukar kepada percentage. You klik je percentage. Ataupun you, kalau tak nak value, you untick value, you tekan percentage. Tapi kalau you nak dua-dua, boleh je tekan dua-dua, value dengan percentage. Okay, bila dah tekan, nanti you dia akan, kita punya nanti value tu pun dia akan berubah lah apa yang kita minta. Dan label position pun kita boleh tukar juga.
sama ada sekarang ni saya buat basic lah yang mana sesuai kan, ataupun you nak letak dekat luar, ataupun you nak letak dekat tengah-tengah pun boleh, tak ada masalah. Ni dekat format data label ni you boleh cari-cari dan explore lebih lagi, sebab dia banyak benda kat dalam ni yang kita boleh tukar-tukar untuk kita punya pie chart kita ni. So ini adalah contoh lain lah, yang kalau yang tadi kita buat tadi itu macam mana saya nak buat yang first kali, yang first pie chart yang dah tunjuk tadi kan. Okay, sekarang ni adalah pie chart yang saya tukar dia punya background. Ni pun kita boleh tukar berdasarkan format data label tadi, tak ada masalah. Dan ni saya letak dekat luar. Kalau tadi dekat dalam kan, ni saya letak dekat luar kita punya ni. So yang ni kita boleh main-main, sebab nanti dia macam you rasa macam tak menarik lah saya punya pie chart ni, nak tukar, tak ada masalah, dia banyak ni. Okay, tadi cerita pasal graphical insert graphical data kan, dah buat pie chart. Sekarang ni kita nak cuba guna built-in functions, dan kita akan guna yang paling senang lah. Saya tunjuk satu je contoh dia, sebab yang lain dia lebih kurang. You nak guna macam-macam apa-apa function sekalipun, dia lebih kurang je cara dia. Cuma yang beza adalah apa yang you kena masukkan. Okay, sekarang ni saya akan ajar untuk guna sum. Sum ni kita guna untuk calculate total of selected data lah. Sebab kalau ingat kan, sebelum kita punya dalam table tadi ada satu kolom untuk total kan, satu kolom untuk total dan satu row juga dekat bawah tu pun untuk total juga kan. Okay, untuk bila kita nak guna satu-satu function, kita tekan sama dengan dulu, kita wajib tekan sama dengan dulu lepas tu baru kita tekan kita type in sum. Okay, bila kita type in sum, you klik dekat sum tu, biasanya dia akan tunjuk ataupun dia bagi guide macam mana kita nak guna function tu. Okay, let's say you nak guna sum, lepas tu you follow je guide yang dia dah bagi tu kan. Kalau yang ni untuk tahun okay, tengok yang seterusnya. Kalau yang ni ni untuk tahun 2000 kan. Okay, untuk tahun 2000 tekan semua dekat tahun 2000 tu, you tekan masukkan dia punya range, lepas tu nanti klik enter. Ni contoh katakan nak buat untuk tahun 2000 kan, total production untuk kesemua buah untuk tahun 2000, you double sama dengan lepas tu masukkan range yang start dari 1.23 ni sampai 12.04, you tutup kolom, lepas tu klik enter, nanti dia akan masukkan. Okay, untuk tahun lain sama juga, ataupun trik dia adalah you tekan je dekat 20.15 active cell dia ni, dekat bawah tu nanti you tekan, yang you boleh drag je ke kanan, nanti dia akan automatik akan buat benda yang sama dengan apa you dah buat kat sini. Cuma bezanya yang ni dia akan kira sum untuk tahun 2005, dan sini dia akan kirakan sum untuk tahun 2020. Sama juga dengan yang dekat, katakanlah you nak kira total production of strawberry throughout the years kan. Okay, sama, you tekan mula-mula sekali, yang atas sekali you kena buat sama dengan sum, lepas tu you highlightkan semua ni, masukkan range untuk strawberry ni, lepas tu nanti klik enter. Bila yang tadi kita drag kan, salah satu caranya lagi adalah you mula-mula tekan dekat cell total yang first ni kan, tekan dekat active cell yang tu, lepas tu you boleh double klikkan dekat tepi ni. Bila you klik, nanti dia akan jadi macam ni. So dia ni yang untuk total production of orange, grape, pear and apple throughout the years, saya tak kira pun, saya tak buat balik sama dengan sum tu, saya just double click, nanti dia akan kirakan. Sama juga dengan yang bawah, kalau yang bawah ni dia tak double click lah, saya drag macam tu. Okay, so how about other built-in functions? Step nak guna other formula sama, cuma
kalau tadi sum ataupun you nak kira mean kan, okay, dia akan cakap apa yang you pernah masukkan untuk formula tu. You follow je guide yang dia bagi. Nanti benda yang sama je yang kena buat. Step dia sama, cuma yang kena bezakan dia adalah apa yang you kena masukkan tu je. Okay, sampai sini dulu untuk training session kita kali ni untuk Excel. Tapi kalau ada apa-apa pertanyaan yang lebih lanjut ataupun tak faham ke, nak tanya benda yang lagi advance ke, boleh je contact saya via email, iaitu dekat lianausna@gmail.com, ataupun saya provide juga Twitter dan juga Instagram kalau you rasa macam leceh nak guna email. It's fine, you can contact me through Twitter ataupun IG. Dan saya juga akan provide satu link untuk training kita kali ni untuk game. It's a fun quiz, tapi dia berupa game, so no pressure at all. Tapi just untuk you nak tahu you faham ke tak, saya akan providekan lah. Tapi link tu akan saya include sekali dengan video yang satu lagi dekat hujung dia juga. So terima kasih, itu saja untuk kali ni. Thank you, stay safe everyone.